Today we will continue our class. Basically kalau you tengok balik kita punya kita punya slide, so saya akan discuss Gauss Seidel kan. Kita dah discuss Gauss Seidel dalam video synchronous itu. So tak apa, hopefully you all tengok dah video tu. Kita akan keep on repeating lah the discussion. So today kita akan continue with it. Kita continue with how we want to calculate the line flow and losses, and then after that kita discuss contoh detail Gauss Seidel solution, and then lepas tu baru kita proceed with next techniques, next method, interaction dan juga positive couple. Okay, in the previous video class, kita dah discuss macam mana kita nak buat solution sekiranya ada dalam bentuk dua bus kan. So once we know the document, we know the V magnitude at and as well as angle at this one at PQ bus, and then at PV bus, because PQ bus is known, we want to find the V and angle. And then for PV bus, this two is known, so we want to find the Q as well as the angle. And for the slack bus, we want to find the PG as well as QG, since we know already our V magnitude and our angle, because it's normally its angle is 0 lah. So never mind. So today we will try to look at how we want to calculate the power flow, the line loss, line flow and line losses. So let's take a look at this model. Normally we refer to medium line model. Ingat kan you belajar dulu, you punya model, transmission line model ada 3 kan? Ingat tak? Ingat. You ada short, you ada medium, and then you ada long kan? So yang ni biasanya medium lah. You look at the medium because it's about I think less than 100 km. Okay, so after the alternation solution of bus voltage, the next step is to compute the line flow and losses. Meaning line flow is you punya power flow from the sending end and the receiving end. Okay, so let's take a look at this model. So basically this model pi model lah, dia dalam bentuk pi kan. So ada buku tulis dekat bus, ada buku dekat line, sama je sebenarnya lebih kurang. Okay, ingat kan, ni you punya transmission line Rx, and then you ada pi, that's why nama dia pi model. So this is Y/2 kan. So this one is sending end voltage, this one is sending end bus, this one is the receiving end. So sama macam ni konsepnya, cuma kat sini dia buat supaya yang ni dia cuba buat nampak sebenarnya, supaya nampak ini adalah current yang masuk dia pecah dua lah, ada cabangan. Macam saya kata sebelum ni, you punya dekat titik bus, you can represent sebagai node lah. Okay, represent sebagai node. So current masuk dekat satu node sama dengan current keluar, this one is KCL. Okay, current masuk dekat satu node ataupun cabang sama dengan current keluar. So katalah you ada IJ, so ni ataupun I1 lah, ni I1, ni I2, ni I3. So I1 sama dengan I2 tambah I3 lah kan, so cabang. Sama juga konsep dia kat sini. Kita tengok ni dipanggil because the current is going into the bus, kita panggil IJ lah. And then yang ini IJI sebab dia daripada line daripada J ke I. So ni VI, this one is VJ, VI is sending end, VJ is receiving end. And then kita ada admittance ataupun you punya Z ni you inverse dapat Y lah.
Dan ini kita punya pi ni kan, kita punya cabang. So kita boleh panggil dia sebab I, because it's going to zero ground, this one is ground. So normally that's why we call it I0, this one IJ0. So daripada line ni kita boleh buat analisis lah. IJ sama dengan I line. Dia tulis kat sini I line, sama lah ni. Ni ialah I line tambah I0 kan. So yang mana dia ialah VIJ ni ialah VI minus VJ darab dengan YIJ. Kan? So VI VI minus VJ kalau nak cari dia punya current flow, kita biasa darab dengan Y. Sebab YIJ ni juga dia sebenarnya kalau ikut KCL, dia VI minus VJ divide by Z kan, sama lah. So sebab Y 1 over Z is equals to 1 over equals to YIJ. So that's why dapat macam ni. And then tambah sebab ni untuk I line, ni untuk I0. So this one is V darab dengan YI0, you dapat this line. So we know already our sending end voltage, current, sending end current, IIJ. So from this equation also, kita boleh cari this one is IIJ, similar with the IJI lah. So IJI ni sebenarnya dia benda sama, cuma dia kat sini you punya I line. So kalau dia ke sini dia akan jadi negatif I line lah. Kan? Arah saja beza. So dia akan dapat negatif I line plus IJ0. So dia sebenarnya VJ tolak VI lah. So VJ tolak VI darab dengan YIJ. Okay, tambah dengan YJ0 VJ sebab this is dekat line J kan. Okay, so you dapat these two equation. This one equation, these two equation. And then you remember back that how we want to calculate the apparent power. So S kan, this one S is apparent power. S equals to VI conjugate. So since kita ni ialah SIJ, kita nak cari the power from here to here. So SIJ. The power from here to here SJI. So sama je lah. So kat sini SIJ equals to VI sebab start with V darab dengan IIJ conjugate. Jangan lupa conjugate. And then SJI ialah VJ IJI conjugate. Okay. So dapat dua ni, you boleh substitute equation 1 and 2 masuk dalam ni lah. So you gantikan I kan. I ni masuk kat sini. So this equation. So you dapat these two equations. So yang mana dia adalah VI mana VJ conjugate YIJ conjugate plus VI square YIJ. So you akan dapat equation 4 dan 5 sama je. And then since kita nak cari loss, kita boleh tambahkan saja sebab remember that our IJI ni dia negatif kan. So bila negatif you tambah, dia akan you akan dapat less lah biasanya. Okay, so you dapat, maknanya you dapat sending end voltage kat sini. Ini receiving end voltage. So bila you tambah, you akan dapat loss. Okay, that is power loss. So ni equation untuk loss. Tapi kalau you tengok dekat dalam equation kat mat power, dia tak pakai yang ni sebab untuk real power biasa tak ada masalah. Sebab kita tahu biasanya daripada sending end ni, katalah you sending 100 megawatts, you receive 95 megawatts, maknanya loss ialah 5 megawatts. Sebab biasa sending end akan lagi tinggi daripada receiving. Impact of I square Z kat sini kan, sebab dia jadi heat. Tapi kalau dalam power system analysis in term of reactive power, so reactive power sending end tak semestinya dia akan jadi lagi rendah daripada receiving end. So kadang-kadang sending end ni kadang-kadang dapat negatif lagi.
So you punya sending end tu depend. So that's why dalam this analisis boleh pakai yang inilah. Tapi dalam mat power biasa dia pakai I square Z. Biasanya kalau I square Z ni real power biasa dapat jawapan yang sama, tapi reaktif kadang lain sikit. Sebab reactive power ni dia quite tricky sikit. Satu sebab dia imaginary ya. Okay, dia imaginary value. And then value yang sending tu tak semestinya sama dengan maknanya tak, kalau real power sending end must be higher kan, sebab you dapatkan loss. Untuk reactive power ni dia complicated sikit sebab dia depend on you punya system overall. That's why kadang-kadang dalam you punya system you boleh run MATLAB ataupun you run power flow solution, you punya generator tu bila terlalu banyak sangat elemen reactive elements, so you punya generator terutamanya slack bus boleh jadi negatif Q, supaya Q tu ialah the excessive reactive elements tu balik semula kepada generator. Okay, tu tak apa, itu lebih detail lah. So let's take a look example. This example is normally from Hadis Sadat. So we try to discuss the example and then we will kita tengok macam mana cara dia buat lah. From sebab bila 3 bus pun dia agak complicated lah. Cuma kat sini and then type of bus yang diberi pun dia agak complicated juga. So yang ini agak simple sebab you hanya ada satu generator and then you ada 2 load bus. So dia simple lah sebenarnya. Sebab dekat sini you perlu cari ialah sebab you dah tahu value P dengan Q, ni P2, Q2, ni P3, Q3. So apa perlu elemen yang you cari ialah V2 dengan angle dia. Kat sini V3 dengan dia punya angle. And then kat sini you kena cari PG dengan QG. Next ialah you cari current flow. Once you dapat voltage, sebab voltage ni maintain, you boleh cari you punya SIJ. Kat sini SJI. So ni ialah S12, S21, ni S13, ni S31, ni S32, S23. Once you dapat semua tu, you boleh cari you punya loss. Okay, power loss. So kat sini ini complete question lah. Okay, so line impedance are marked in 100 MVA. So line impedance ni semuanya Z dengan tersilap. Ni Z, ni Z12, ni Z13, Z23 ataupun 32. Okay, so soalan dia yang pertama, using Gauss Seidel, determine the phasor value of the voltage at the load bus 2, bus 3, accurate to 4 decimal places. Find the slack bus real and reactive power. Okay, determine the line flow and line losses, and then construct the power flow diagram. So ni ada 4 benda yang perlu buat. Okay, so sekarang ni apa yang perlu buat ialah you change the line impedance into the Y. Line impedance convert to admittance. Kat sini nak kena buat Y bus tak? Kelas? Dengar tak saya cakap? Dengar. Nak kena buat Y bus tak? Boleh buat. Okay. Untuk Gauss Seidel, dia tengok depend pada you punya equation yang you guna. Kalau you guna equation macam contoh yang sebelum-sebelum ni, you kena buat Y bus. Tapi sebenarnya untuk Gauss Seidel tak perlu buat Y bus,
You just buat equation ni je. You guna sebab dalam equation yang diberi, because when you do the infinite exam, biasanya soalan tu you belakang ada ada equation ataupun ada appendix. Depend lah. Kalau you biasa guna Y-bus, you guna Y-bus. Kalau tak guna Y-bus, you boleh guna study. So dalam contoh ni saya tunjuk cara tanpa guna Y-bus. Okay. So sekarang ni first memang you nak tak nak you kena invert daripada Z line ke Y. Maknanya you kena inverse kan lah. So that's why dapat Y12 10 tolak J20, Y13 10 tolak J30, Y23 16 tolak J32. So kalau you nak buat Y-bus boleh. So let's say katalah kita nak buat Y-bus, you dah biasa guna Y-bus. So you start buat Y-bus lah. Y-bus since kita ada 3 kali 3 matrix, 3 bus, so 3 kali 3. So buat off diagonal dulu. And then remember kan, so yang ini ada R kan. So you punya Z ada R plus JX. So bila jadi Y dia akan jadi G plus JW lah. So ni G, so maknanya ada real elements. So jangan tinggal lah. So Y12 sama dengan negatif Y12 kan. So dia adalah negatif 10 tambah J20. And then 13 negatif 10, tak nampak pula. Okay, so you buat Y-bus. Kalau nak buat Y-bus, buat Y-bus. Kalau tak nak, sebab dalam nota ni dibuat tanpa Y-bus lah. Sama je sebenarnya, cuma tanda negatif tu, takut you confuse. Katalah dia suruh buat Y-bus, so you buat Y-bus dulu lah. Y-bus 3 kali 3. So ni negatif 10 tambah J20. So negatif 10 tambah J20, 13. Negatif 10 tambah J30. Negatif 10 tambah J30, 21, 22, 23, negatif 16 tambah J32, negatif 16 tambah J32, 21, 22, 23, okay, and then buat diagonal lah. Diagonal tambah ni 2, 1 kan, so tambah dapat, jangan negatifkan, ingat. So dia adalah 20 tambah negatif tolak J50. Okay, 22 ialah 26 tolak J52. Yang ini 33 ialah 26 tolak J60. So ni cara guna Y-bus. So and then you proceed with the slack bus. Kita dah tahu value slack bus, jangan tersilap. Value slack bus ialah V1 kita ialah 1.05 angle kosong. So kita start dengan bus 2 lah sebab Gauss saja start dengan the next bus, bus number. So bus 1 kita jadikan sebagai reference, so tak buat, kita buat bus 2. And then kita punya bus 2 biasanya kita buat initial value 1 lah. 1 plus J kosong. So kat sini equation ni biasanya diberi dalam diberi dekat dia punya soalan final lah. Okay, cuba kira boleh. Sebelum tu jangan lupa kita punya value ni P dengan Q ni kena tukar lah. So kita punya P2 ataupun S2 kita ialah negatif 2.566 tolak J1.102. Kenapa? Sebab kita kena bagi 100. Kita punya ni base 100. So ni S3. S3 kita ialah 1 point negatif. Kenapa negatif? Sebab dia dah load. Load memang kena negatif.
Saya terangkan saya tu 1.386 tolak J 0.452. Okay. So cuba kira. So beza dia soalan ni depend pada equation yang diberi. Kalau you tengok buku hadis adat dia pakai equation ni. Tapi ada juga dalam buku dia guna Y bus. Yang mana Y bus tu ialah sebab Y besar kan. Y bus. Y bus ni dalam dia negatif. So jangan confuse lah. Sebenarnya kalau ikut equation dia positif. Tapi kalau dalam equation guna Y bar dia akan jadi negatif. Okay. So start dengan V2, ini untuk dalam kurungan ni satu first iteration, maknanya iteration pertama. So P2 schedule tolak JQ2 schedule. So maknanya ni tolak maknanya jangan tersilap. So dia adalah berapa? Negatif 2.566. Tolak-tolak dia tambah 1.102. So kat sini akan jadi tambah J1.102. V2 tak ada masalah sebab dia ialah walaupun dia conjugate pun akan jadi 1 juga. Tambah J0. So Y12 pakai yang, kalau kita ikut equation yang ni, pakai yang ni lah. 10 tolak J20. 10 tolak J20 darat dengan 1. V1 kita jangan lupa dia adalah 1.05. And then Y23, V30, Y23 sebab dia yang berkaitan dengan bus 2. So yang ni lah. 1632. So dia adalah 16 tolak J32 darat dengan V3 sekarang ni 1. Biasa first iteration sudah betul buat. Bagi dengan Y12 tambah Y23. So dia bagi dengan these two lah ataupun dia punya diagonal. So you cari lah. Ni tambah 2. Cuba kira. Bila cuba kira, guna kalkulator masing-masing. Saya panggil nama lah. Janganlah. Nur Syazana, ada? Cuba kira, dapat tak jawapan ni? Kalau tak dapat, you kena check balik. Sebab kat sini value ni, biasa you kena verify. You need to verify the answer. Sebab kadang-kadang bila you kira, you tak dapat. Sebab oleh tanda plus minus tu je. So kalau you guna teknik yang ini, you guna tambah lah. Kalau you guna equation, dia akan guna negatif. Tolak. Sebab tolak, dia akan value dalam Y bus tu pun tolak juga. Boleh? Nurul Syazana dapat tak? Kejap saya. Cuba kira. Negatif 2.566 tambah J 1.102 bagi 1 tambah J0 tak apa. Tambah 10 tolak J20 darat 1.05. And then tambah 16 tolak J30 darat dengan 1. Bahagikan dengan ni lah. 26 tambah 52 J. Dalam example video saya hari Isnin itu senang sebab 2 bus kan. Ni 3 bus. Ni 3 bus, dia ada biasanya student akan kira dia akan salah juga. Boleh dapat Nur Syazana? Nur Syazana? Kelas subjek ni kena buat cepat dan laju. Cepat dan betul. Dapat. Dapat. Okey. So sekarang ni dia dapat 0.9825 untuk V2 pada iteration pertama. Next, apa yang perlu you buat ialah you kena buat V3. V3 first iteration, so dia ialah P3 kan. P3 tadi berapa? Negatif 1386. Negatif 1.386. Tolak-tolak akan jadi tambah 0.452. Tambah J 0.452. Bagi dengan V3. V3 asal lah. Yang ni V3 conjugate kosong, maknanya yang ini lah 1. And then tambah dengan Y13 sebab dia yang related dengan bus 3 kan.
So yang ni lah, Y13 darab dengan V1, and then Y23, ini you kena hati-hati, jangan dipakai Y23, you kena darab dengan V2 yang you dah kira tadi. Yang ni. Jangan pakai satu lah, sebab yang ni satu iteration yang updated. Okay, bahagi dengan diagonal value lah, dua value ni. So 26 tolak 62. So you dah akan dapat value ni. Yang ini you kena cuba lah. You jangan bila dalam kelas you datang tengok je apa saya buat, and then bila periksa exam you cuba terus. You baru nak guna calculator. So my advice, jangan buat gitulah. You kena cuba. You kena cuba buat calculation, sebab biasanya tendency untuk salah tu tinggi. Dan you pastikan kat sini you kena pakai V2 force iteration, maknanya result yang sebelum ni ya. Yang ni. Kalau you pakai satu, jawapan salah. That's why biasanya my experience sebelum ni, student pada first iteration dia betul, and then next iteration tu dia salah. So yang lain semua salah. Okay. So sekarang ni kita dah dapat untuk V3 first iteration. Ni baru iteration pertama. Untuk next iteration, untuk next iteration you can update value-value yang you dah kira. So sekarang ni V2 pada first iteration you dapat yang ini. V3 pada first iteration dapat yang ini. So sekarang ni you kena update. So kira untuk second iteration, untuk V2, this one for the second iteration. Value P dengan Q sama, cuma yang kat sini dah berubah dah. Sebab you punya V2 ni dah kena pakai value yang ini. Dan jangan lupa conjugate. Sini negatif, kat sini akan jadi positif. Biasa student silap kat sini. Bukan, sebelum ni lagi. Biasanya kalau student tu dapat kosong, sebab apa dapat kosong? Dia silap kat sini ya. Value ni dia tak negatifkan. Yang pertama, kita punya load positif, tapi sebenarnya bila you buat calculation you kena negatifkan. And then yang kedua, biasanya point dia student dia lupa. Kat sini negatif, tapi kat sini dia pakai juga value negatif. So salah, sebab sini ialah negatif akan jadi positif untuk Q. Yang ketiga, biasanya student akan pakai value yang initial. So yang ni salah lah. Untuk first betul, untuk yang tak sampai second iteration lagi, untuk kira V3 pun dah salah sebab dia pakai V2 yang ni. Dia patutnya pakai V2 yang you kira sebelum ni. That's why Gauss-Seidel ni dia slow sikit. Dia kena kira satu bus dulu, siap untuk bus terusnya, kira dapat information yang sebelum tu. So macam ni kan. V2 ni dia kena pakai yang ni. Kemudian untuk second iteration dia kena pakai V2 update, dan jangan lupa conjugate. Yang ni maintain sama. V1 kebetulan tak ada masalah sebab dia maintain kita punya value ni 1.05. Dan ada juga biasa kita dah buat apa ni, you dah training buat 1.05, 1.0, kadang 1.06 dia salah, dia pakai value yang dia biasa pakai kan, so salah. And then yang ini you kena pakai, ni kan V3 1 kan. So V3 ni you kena pakai value yang first iteration tadi, yang ni. Bukannya yang kosong. Nampak tak? Dia berturut-turut. So bagikan dengan Y212, maknanya value yang maintain ialah value P, ni PQ kan, negatif P tambah JQ ni. And then Y maintain dengan yang voltage V1 maintain, Y ni maintain, yang ni pun maintain. Yang berubah hanya you punya value V dan juga yang terlibat ni V2 kena conjugate, ni V3 pada first iteration. You akan dapat value yang ini. Dan untuk kira V3 yang ni sama, cuma kat sini ialah V3 yang sebelum ni lah. Dan jangan lupa conjugate. And then V1 tak ada masalah. Cuma yang sekarang ni V2 kena pakai V2 yang kira first iteration tadi ni. Nampak tak? Itu yang biasa student akan buat silap lah. Macam saya kata, soal power stand di sini kalau you silap atas, you silap bawah semua. Maka jalan kerja tu tak ada. Sebab dia you kena buat betul. So pakai value yang ini, sebab saya cakap ulang-ulang. So yang ni maintain juga. So you akan dapat value baru untuk V3 second iteration. So for the third iteration sama, ulang. That's why
DIY cuba buat. Yang ni dia suruh buat sampai 7 iteration. Cuma dalam exam biasanya saya akan suruh buat maksimum 4 iteration lah. Nampak tak? So ni sampai 7 iteration, you akan dapat V2 098 0.06 V1 1/J0.05. So ni you dapat V2 dan V3. Ni baru satu soalan. Maknanya baru soalan yang ni. Baru nak cari ni. Baru soalan 1. Kemudian kira slack bus. Soalan 2, kira slack bus guna equation ni lah. P1 mana JQ1, you cari guna V conjugate darab dengan V Y12 campur 13 tolak Y. Ni lah. Ini ada equation dalam buku. Ataupun you boleh guna cara you cari je, kita tahu V ni dah. You boleh cari, kita tahu V ni. V1 kita tahu, V2 kita tahu. V1 kita tahu, V3 kita tahu. So kita boleh cari dia punya, current I12. Once kita tahu current, kita cari S. Mana S V I12 conjugate. So you dapat yang ni, you cari S yang ni. So since kita punya current masuk sambungan keluar, so you boleh tambah je lah. Maknanya S ni, you tambah dengan S ni, you dapat you punya S1 ataupun slack bus punya value. Tapi dalam ni dia buat equation lah. Equation ni dah ada, you boleh pakai. Saya tak gemar guna ni, tapi tak apa, you boleh pakai. So you dapat 4.095 tolak 1.89. So nampak tak? Ni sekarang ni you punya P1 generation. Yang ini negatif kan. Maknanya negatif ni the reactive power is absorbed. Instead of the supply, tapi dia absorb sebab dia negatif. So ni positif sebab dia masuk dalam slack bus lah. Okay, tak salah. So you dapat you punya slack bus punya value. Soalan 2. And then soalan 3, determine the line flow and losses. So yang ni you boleh guna macam tadi lah, cara saya buat tadi. You cari I12, dia juga sama dengan negatif I21. So you dapat I12 ialah Y12 dengan V1 tolak V2. I13, V1 tolak V3, Y13. Semua value dah ada kan. So I23 pun you dapat. So semua ni dapat current and then you cari S. Ni S12, S21, S13, S31, S23, S32. So dia punya value, dia punya equation dia guna V1 lah sebab 1, V1 conjugate kan S21, V2 conjugate jangan lupa. And then daripada sini you boleh kira terus you punya line loss. Yang mana you tambahkan 2 dapat loss. So loss line loss dekat antara bus 1 dengan bus 2, 8.5 tambah 17 MVA. 13, 5 tambah 15 MVA. 23, 0.8 tambah 1.6 MVA. So you dapat value untuk line loss. Okay, so itu untuk soalan yang ketiga. Soalan keempat, construct the power flow diagram. So ini yang final lah. So you kena construct ini. Okay. So ni ialah you punya power flow diagram. This is the slack bus. So the value is yang atas ni, anak panah ni ialah real value P. Yang ada anak panah yang ada plus kat sini dia ialah Q. So you tengok sini, kalau you tengok flow kita punya load flow solution ataupun kita power flow diagram ni, sending end maknanya daripada bus 1 ke bus 2, line dekat sini ialah 199.5. Tapi dekat bus 2 receive 191. Maknanya loss sebanyak 8.5 megawatts. Okay. Maknanya ini adalah kita punya loss besar lah. Ini adalah 17 MVAR. Ini untuk 1.3. Sending 210, receive 205. So 5 loss. Okay. So nak tahu you punya betul tak betul, ditambah ni 2, you akan dapat yang atas ni kan 191 tambah dengan 65.6, you akan dapat 256.6 lah. Ni untuk P3. And then 67 tambahkan dengan 43.2 dapat 110. Ni Q3. Okay. Sama juga ni 205. Ni beza sikit sebab ni masuk, ni keluar-keluar. So ini must be equals to 66 tambahkan dengan 136. Nampak tak?
masuk 205 tapi load makan 138 saja, tapi balance tu pergi ke bus 3. Dia akan memenuhi you punya konsep dekat node ni. P masuk sama dengan keluar. Sama juga 90 ni, 90 receive, ni MVAR lah. So dekat load sini pakai 45 and then the rest masuk ke 44. Send ke bus 3. Ni untuk sistem 3 bus yang mana dia ada 1 generator, 2 load. Boleh? Boleh tak kelas? Betul. Contoh kalau kita nak tahu kita punya salah ke tak, kalau kita tambah tak dapat sama dengan P salah. atau Q tu kira salah ke? Salah. Oh, okey. Okay. Tapi nak dapat sampai ke peringkat ni, masa tu panjang lah. Ni buat 3 bus. Sebab you nak run, tadi kan 7 alteration kan. So, itulah. Ni untuk, dan juga ni sistem yang senang. Sebab dulu ada P dengan you punya 1 generator, 1 slack bus, 2 load bus. Load buses. Okay, next kita cuba tengok yang ni. Yang ini boleh cuba buat. So, yang ini sistem biasa. Maksud dia semua elemen ada. So, semua elemen ini ialah slack bus. Ni ialah PQ bus. Ni ialah PV bus. PV bus ni dia ada culprit sikit. Dia ada problem. Dia ada culprit sikit. Dia ada kena guna equation lain sikit. Sebab biasanya kita tahu PQ kan. Okey, yang ini kita nak cari QG ya dengan angle theta 3 ni lah. So next soalan dia, bila kata soalan tu solve the power flow using Gauss-Seidel method, ni macam tadilah. Ini satu soalan yang simple. Tadi dipanggil guided. Sebenarnya you kena buat benda sama je. Ini guided. So first kali guna Gauss-Seidel, kira elemen yang you perlu cari. Kemudian cari slack bus, kemudian cari line flow, and then construct the power flow diagram. So sebenarnya soalan ni 4 soalan ni sebenarnya soalan dia ialah satu boleh digantikan dengan ni. Solve the power flow problem using Gauss-Seidel method. Yang ni lah. Step dia sama. So first tadi ni Z tukar kepada Y. Ni tukar kepada ni Y12, Y13, ni Y23. So you boleh guna nak buat Y bus boleh, ataupun jangan confuse lah, sebab ada buku dia guna Y bus, cuma equation dia negatif lah. Equation yang ni. Equation ni. Ya, saya tunjuk contoh. Contoh dia kalau soalan test lah, test ataupun final. Bukan SEM ni lah, SEM lama ni satu, bukan SEM ni kan. Takut terbagi SEM ni punya lah, SEM 1, 21, so yang ni lah, SEM 2. Ni contoh lah. Sebab test biasa sebelum ni saya bukan koordinator. So saya ada sebahagian saja. Tengok yang lama punya lah. Ni yang lama punya sebab dulu lama saya yang buat. Ni tengok contoh yang lepas. Sebab you kena biasakan sama ada you nak guna equation tu. Sebab equation diberi ya. Ni contoh yang lama punya tahun 15 lama punya. Okey.
Diberi macam ni. So equation yang ini diberi dipakai yi kecil kan. So dia tambah lah. Ada buku ataupun ada nota dia pakai y besar. So bila y besar, yang ini negatif. So seginilah, senang cerita awak ikut je cara saya. Bila Gauss-Seidel, dipakai dia yang kecil. Maknanya tak perlu cari y bus. Kan? So ni equation dia yang sama, maintain lah. Cuma bila sistem tu ialah ada PV bus, dia kena pakai ini contoh. Ni saya ingat yang ni nak bagi DIY lah, dia kena cuba buat. Okay. So yang ini sebab ni notogram bukan nota saya. Okay. Sama kan? 200 online sikit. 200 124. Ya sama. Okay, ni 3 bus. Bus 1 select bus. Line data is given 00305 sama lah. Lain. Ni cara lain ni, tak apalah. Ni untuk network yang ni. Nampak tak? Dekat nota ni pun dia suruh buat Y-bus matrix. Saya ikut awak lah nak guna mana. Tapi kat sini dia pakai. Okay, ni contoh soalan lain. Yang ni DIY Boleh tak? Ni DIY. DIY. Cuba buat. Okay. So ni saya tunjuk contoh yang lain. Bukan contoh yang sama. Dia lebih kurang, cuma value dia lain lah. Ni yang ni. 1.06, value lain kan, 1.06. Ni P dia 200, ni V3 dia 1.04. Ni 300, ni 150. Okay, value dia yang ni. So first kali dia suruh cari dekat bus 3 dia bagi rating lah. Tak apalah, pakai lah yang ni. Dia bagi rating max untuk Q dekat bus 3 ni 0.5 je. Ni. Okay. So you ada 3 bus 1, bus 2, bus 3, bus 2 PQ, bus 3 PV, bus 1 select bus. So dekat generator 1 ni yang you akan cari nanti, tak apa. Tapi dia bagi P ni power schedule dia adalah 200 untuk P, V dia 1.04. Dia nama dia PV bus. Yang ini PQ, P load P2, ni Q2 300 atau 50. Cuma dekat sini dia ada bagi run reactive dekat bus 3 ni maksimum dia 50. Okay. And then ni kita punya line setengah B ni yang tu lah dekat transmission line tadi. You punya line kan. Ada kadang buat B per 2, ada buat Y per 2, sama je. Ni sekarang ni B per 2 tak ada lah, kosong. Tu tak ada. And then tap position ni kalau ada transformer lah. Ni tap transformer kan. So kita dalam kelas punya ni biasa kita tak consider. Tapi bila you buat you punya project ataupun assignment ada kita consider transformer lah. Okay, so dia buat yang ni. Qmax 50 bagi 100, 0.5 maknanya max untuk bus 3. And then V3 kita 1.04 tambah J0. Ni initial value lah, buat ni 0. And then assume V2 1 lah, senang. 1. So nak buat Y-bar boleh, tak nak buat pun tak apa. Cuma yang penting ialah you kena tukar ni kepada Y lah. You semua tukar kepada Y. Okay. So you boleh pakai equation ni. So ni 8, 8, 2, 3.
So dalam gambar, jangan confuse dalam gambar dia tak ada negatif. Dalam Y bus ni negatif lah. Kan? But bila dalam Y bus off diagonal you kena negatifkan. Okay, and then don't forget to change into per unit lah, sebab kita punya load sekarang ni negatif 3 plus J15 bagi, sebab kita punya power ialah ni kan 300 tambah 150 kan, so kita punya S3 negatif, so 300 tambah J150 bagi 100, so that's why dapat negatif 3 tolak J1.5. Yang ini 200, so 200 bagi 100, so positif sebab dia ialah generator, so dia ialah 2 per unit. Okay, that's why dapat ni. So this one 2 per unit, this one negatif 3 minus 1.5 per unit. Okay, so next guna equation tadi lah untuk V2 still sama. Okay, P2 schedule, tolak ni jangan lupa, tolak, so tolak-tolak akan jadi plus, and then V2 conjugate kita start dengan 1 per unit, conjugate negatif tak ada masalah sebab dia kosong J ni, and then Y21 yang tadi lah 8.8235 ni darat dengan V1 1.06, and then tambah Y23 yang ni tambah dengan V3 ni yang asal ni pre-fault value, pre-value kosong, so 1.04 tambah je kosong, bagikan dengan diagonal of bus 2, so Y22 Y21 dengan 23, so you masukkan value ni dapat value sini. Ni untuk V2 first iteration. Next, you kena buat V3. Okay. V3, you kena guna equation yang ni sebab sekarang ni kalau you ingat, biasanya kita akan buat equation ni digunakan ada P dengan Q kan, tetapi Q generator ni kita tak tahu sebab kita nak cari dia, so that's why kita kena guna equation ni. Cuba buat equation ni lah. So Q must be calculated depending on the Q new voltage is calculated, which must be approximately equal to initial value. Okay, so from equation Q3, so you guna pakai equation ni. Equation ni ada dalam buku hadis adat lah. So you kena cari value IMG ni, maknanya imaginary value lah. So V3 conjugate untuk pre-fault, pre-value apa ni ataupun initial value, darat V3 Y31 yang mana related lah. Ni V3 Y32 tolak Y31 V1 tolak Y32 V1. Tapi sekarang ni kita dah tahu V2 yang baru kan, kita dah tahu yang calculation ni, so you update yang ni lah. So that's why you dapat this value. So you kena buat satu-satu, so you akan dapat masukkan value masing-masing lah. Cuma yang ini Y32 V2 ni silap ni. So yang ni you kena pakai yang baru, value baru. So you dapat mana? Yang ni kan. So you buat yang ni, ambil imaginary value, so 0.214, so dia sebagai imaginary value lah. So since dia kurang daripada Qmax kita dah 0.5, kita boleh pakai yang ni. So value yang ni kita masuk dalam P3. Since P3 kita ialah 2 kan, 2 per unit. So yang ini you just masukkan lah. Ini kita panggil dia sebagai fictitious value for Q. Sebab kita tak tahu lagi Q tu jangan nak cari. Kalau kita just guna equation ni, kita akan jadi masalah lah. So that's why kita pakai V3, dia ada tulis C kat sini. C ni dia macam komponen yang kita nak cari ialah komponen yang belakang ni. So again, you pakai this equation. P3 2 per unit. Yang ini kita kira tadi. Yang lain semua sama. V1 maintain 1.06. Yang ini you kena pakai yang dah update lah, bukan kosong lah. So yang buat V1 ni. So you just masuk value, you akan dapat VC31 this value
Tapi kita tak nak value ni. Kita nak cari dia punya imaginary. Sebab kita punya V3 ni kena maintain. Sebab V kita punya bus PV kan. P maintain dekat 2 per unit. V pun maintain kat 1.04. So that's why kita nak cari value ni je. So dia ialah guna this equation. V3 is provided constant. The imaginary part is used to calculate V31. Guna this equation. V31 ialah 1.0 value ni. Tolak imaginary this value lah. So dia ialah 1.04 square tolak dengan this value square. You akan dapat 0.069. So this value kalau you buat equation yang ni, you akan dapat maintain kat 1.04. Kita tak nak pakai yang ni. Kita pakai yang belakang ni je. Maka V3 untuk first iteration ialah 1.04 tolak J.0099. Sebab bila yang value ni, you tukar kepada magnitude dengan angle, kan? So, you akan dapat maintain V ni pada 1.04. Itu tujuan dia ada C kat sini. So, saya kata bila PV bus ni, dia complicated sikit. And then for the next equation, iteration, samalah. Untuk PQ bus tak ada masalah. You just update je. Pakai value-value yang update. And then untuk yang bus 3 ni sekali lagi you kena pakai lagi sekali. So kena buat banyak kali supaya you punya and then you tengok sini problem dia bila you buat calculation yang ini dia dapat 0.6. Maknanya dia dah max more than the maximum value. So apa yang you buat, you pegging dekat 0.5 lah. Okay, and then proceed, repeat until berapa iteration. Yang ni sampai 2 iteration kot. Buat ni 2. So you akan dapat value, you punya value. The process is continued. Okay, so you dapat value ni lah. So this is the final value, V2, V3. And then you can find your S1. And then you boleh cari you punya line flow. And then you boleh cari loss. Okay, tambah. Boleh kelas? Nampak tak? Untuk PQ bus memang direct. Itu pun student akan banyak buat silap. Silap dari segi itulah. Maknanya that's why you kena buat. That's why saya bagi tadi you DIY. Cuba buat sendiri. Okay. Ini contoh yang dah ada. So you replicate balik buat yang atas ni. Buat yang ni. Lebih kurang je. Cuma value dia lain sikit. Cuba replicate balik. Cuma kat sini diberi detail lah sampai ada maximum value. Kat sini tak ada, you boleh pakai je. Okay, boleh tak? Ini untuk Gauss Seidel. Kalau bus sistem tu ada select bus, PQ bus, very direct. Maknanya simple je. Bila ada PV bus, dia akan complicated sikit lah sebab dia kena ada guna VC dan sebagainya. Yang tu dia saya minta you cuba buat. Sebab dalam exam for sure takkan keluar yang simple kan, dia akan keluar yang you malah nak buat tu lah biasanya. Boleh? Ada soalan? Ada soalan tak kelas? Tak ada, doktor. Okay, kalau tak ada kita stop. Next week kita akan proceed dengan interaction lah. So please lah, my suggestion sebab subjek ni memang subjek yang heavy lah, heavy calculation. You kena cuba sebab susah. Sebab bila saya mengajar kelas online ni memang saya tak tahu you cuba tak. That's why biasa saya nak minta you ready calculator lah. Okay, cuba buat. Dah lagi tu waktu makan tengah hari. So itulah. Dan bila kelas online ni memang tak sesuai buat lebih daripada sejam. So that's why you kena cuba buat. Okay, next week hari Isnin tak ada apa kan? So kita akan proceed dengan neutral action. Yang itu lagi heavy lah. Yang itu lagi melibatkan partial derivation. You belajar dulu kan dekat calculus. Kita akan guna dekat power system.
Okay, yang itu lagi heavy lah. So yang ini pun dah bila ada PV bus tu dia memang agak complicated sikit. Okay, kalau tak ada kita stop kat sini. Jumpa next week hari Isnin. Okay. Kita tengok balik kita punya quiz bila? Nak tahu you all tahu apa ni you buat ke tak? Senang je saya bagi quiz. Satu. Ini schedule. Next week quiz lah. 25. Mungkin saya akan buat quiz lah. Okay. Itu saja. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Waalaikumsalam Doktor, terima kasih. Thank you, Doktor. Alright. Thank you, Doktor.